Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini saya akan menerangkan tajuk berkaitan dengan penanda wacana. Baik, penanda wacana. Ia adalah kata atau rangkai kata untuk merangkaikan ayat dengan ayat yang lain dalam mewujudkan satu kesatuan ayat yang utuh. Ia dikenali sebagai perangka ayat ataupun peranti linguistik. Perkataan atau rangkaian perkataan yang berfungsi mempertalikan suatu idea, hujah dan pandangan dalam penulisan ataupun ucapan. Ia penting mewujudkan pertautan atau kesinambungan antara bahagian teks dalam yang lain sehingga membentuk kesatuan. Ia merupakan unsur-unsur bahasa yang mewujudkan kohesi dan koheren antara satu teks dengan teks yang lain sehingga membentuk kesatuan. Terdapat tiga jenis penanda wacana, iaitu penanda kronologi, penanda organisasi, penanda idea. Yang pertama, penanda kronologi, ia berkaitan dengan waktu, kata kunci bila dan seumpamanya. Perkataan-perkataan dalam penanda kronologi seperti kini, lantas, lepas itu, sebelum, kemudian, mula-mula, semenjak itu, pada suatu waktu, pada hari esoknya, pada zaman dahulu, 2 tahun kemudian, beberapa tahun kemudian dan seumpamanya. Ayat untuk penanda kronologi, contohnya 2 tahun lepas, dunia mula dikejutkan dengan pandemik COVID-19. Yang kedua, penanda organisasi. Dia mempertautkan suatu bahagian wacana dengan bahagian yang lain dan perkataan dalam penanda organisasi iaitu pertama, tegasnya, contohnya, akhir sekali dalam hal ini untuk merumuskan sebagai kesimpulan dalam hubungan ini dengan perkataan lain untuk menjelaskan lagi dapat dinyatakan bahawa akan dinyatakan pada tempat yang lain dan seumpamanya. Contoh penanda organisasi, penduduk di sebuah negara yang dilanda wabak suatu penyakit akan mengalami kesengsaraan hidup. Mereka bukan sahaja kehilangan pekerjaan, bahkan berdepan dengan masalah kesihatan. Contohnya, ramai penduduk dunia berhadapan dengan risiko kematian akibat pandemik COVID-19. Dan yang ketiga, penanda idea, ia menghubungkan antara fakta dengan fakta dan idea dengan idea yang berfungsi untuk mengembangkan idea, pertentangan idea dan hubungan idea. Yang pertama, mengembangkan idea dalam penanda idea, perkataan-perkataan yang digunakan iaitu malah, satu lagi, selain itu, seterusnya. Begitu juga di samping itu, tambahan pula, lebih-lebih lagi. Contoh ayat dalam pengembangan idea, kaedah pengumpulan data dikatakan melibatkan pengkaji berada di suatu tempat kajian. Misalnya, pelibatan secara langsung pengkaji dalam kehidupan komuniti, terutamanya dalam penyelidikan etnografi. Kedua, iaitu pertentangan idea dalam kategori penanda idea, iaitu perkataan tetapi, sama ada, walaupun, sebaliknya, sebenarnya, pada masa yang sama, walau bagaimanapun. Contoh ayat, iaitu Abu seorang yang berharta, namun beliau mempunyai sikap berjimat cermat ketika pandemik COVID-19 melanda. Yang terakhir, hubungan idea dalam kategori penanda idea, perkataan-perkataan yang digunakan iaitu jadi, maka, kecuali, oleh itu, oleh sebab, untuk tujuan itu, berikutan dengan itu, oleh hal yang demikian. Contoh perkataan dalam hubungan idea, calon-calon peperiksaan akhir semester dibenarkan menduduki peperiksaan kecuali telah mencukupi syarat-syarat kehadiran di sepanjang pengajian semester berkenaan. Itulah rujukan yang saya gunakan dalam slide ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.